Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita nak kongsikan macam kepada, especially kepada uh, pemain-pemain yang beginner, yang baru saja nak kenal Lichess, macam mana nak guna Lichess untuk belajar basic catur. Okey. Sebenarnya Lichess banyak feature yang free, semua free, jadi sangat sesuai untuk belajar catur, especially kepada mereka yang di tahap beginner. Baik, macam mana nak pergi dekat ni? Okey, selepas awak log in Lichess tu, awak pergi dekat learn. Okey, dekat learn ni dia akan ada banyak lah, ada chess basic, ada practice, ada coordinate, okey, ada study, ada coaches. Okey, jadi untuk yang beginner hanya perlu fokus kepada dua ini saja dulu, tiga. Okey, tiga ni dulu. Okey, buat satu-satu, ikut turutan. Mula-mula kita pergi dekat chess basic. Okey, chess basic. Maka chess basic ni lah, ini yang awak akan jumpa. Dia akan ajar kita daripada mula-mula chess pieces. Okey, rook, bishop sampai pawn. Kemudian dia akan ajar kita bab-bab fundamental tentang macam mana nak buat capture, macam mana nak makan piece lawan. Okey, macam mana nak protect, how to basic defending. Kemudian macam mana nak combating, maksudnya nak capture dan defend piece dalam masa yang sama. Okey, kita juga akan belajar macam mana nak serang king, check in one out, nak lari daripada check, how to defend your king bila kena check, dan juga belajar mate in one. Okey, ini adalah perkara-perkara asas yang kena tahu, especially untuk beginner. Kemudian dia juga akan ajar macam mana nak set up board. Ini mungkin tak ada masalah. Castling, Ampassan dan Stalemate. Okey. Kemudian dia akan belajar tentang piece value dan macam mana nak buat check dalam dua gerakan. Okey. Ini adalah chess basic. Kemudian selepas itu, okey, dia ada satu lagi yang kita panggil practice. Okey. Bila dah habis buat chess basic, boleh pergi dekat learn dan practice, dan boleh mulakan dengan belajar check, mula-mula belajar checkmate. Okey, ada piece checkmate, ada checkmate pattern. Ada banyak. Tengok sini ada 6 puzzle, sini ada 18, sini ada 23 puzzle. So dekat sini saja sebenarnya kalau kita repeat benda yang sama, this is a very good drill untuk mengasah kita punya pattern recognition tentang checkmate. Okay, because checkmate is a very important pattern yang kita kena recognize. Sebab kalau kita tak tahu nak checkmate, susah lah. Kadang-kadang kita main chess sampai habis masa kan, tak boleh nak checkmate. Tak boleh lah, kita kena tahu. Baik, selepas belajar pasal checkmate, you boleh belajar pasal taktik, basic taktik. Pin, skewer, fork, discover attack, double check, overlook pieces, intermezzo dan juga S-ray. Okey, ini yang basic taktik. Untuk beginner, saya cadangkan cuba buat sampai sini je dulu. Okey, sampai sini je. Ini pun dah cukup untuk basic. Okey, yang intermediate nanti kita tengok kemudian lah. Okey, intermediate ni macam zug-zuang, interference, deflection, attraction dan sebagainya. Okey, dan ada peringkat endgame, complete kat sini. Cuma untuk level beginner cukuplah dengan belajar checkmate dan juga basic taktik terlebih dahulu. Okey, baik. Okey, kita pergi contoh. Kita pergi dekat chess basic dulu. Contoh kita apa yang dia akan ajar dekat rook ni. Okey, stage 1, the rook. Okey. Of course dia akan tunjukkan cara kita nak ingat macam mana rook gerak. Tengok, dia akan ada tunjuk arrow kat sini. So kita gerak saja. Okey, maksudnya kalau kita klik dekat sini akan nampak kat mana laluan yang boleh dilalui oleh rook. Macam kita pernah cakap sebelum ni, rook ni dia laluan dia adalah melalui file ataupun diagonal. So contoh kalau melalui file ataupun rank. Okey, macam contoh rook kat sini dia boleh berpindah daripada rank kedua pergi dekat rank ke-7, ataupun dia nak berpindah daripada file E ke D, C, B, E ataupun nak pergi F, G, H. Boleh. Tapi dalam puzzle ni kita nak pergi dekat star ni. Okey.
Okey. Untuk drill ni pula, matlamat drill ni kita nak dapatkan 3 star, 3 star dalam semua puzzle ataupun drill yang dibuat. Apa yang kita maksudkan, macam mana nak dapat 3 star ni? Kita kena fikir macam mana nak dapatkan star ni dalam gerakan yang paling cepat. Contoh, kalau macam ni kan, rook ni kat sini, cara paling cepat adalah untuk makan 2 star ni dengan 2 gerakan, iaitu 1 dan 2. Sebab kalau nak kira kan, rook ni boleh pergi juga macam ni, 1, 2, 3. Tapi ini 3 move. Kita tak nak 3 move, kita nak yang paling cepat. So the fastest move adalah mula-mula yang ni, kemudian yang ni. Okey, untuk kita dapat 3 star. Okey, macam ni pula. Macam mana nak dapatkan 3 star ni dalam masa yang paling cepat? Kita boleh pergi sini dulu, kemudian pergi sini dan sini. Ini yang paling cepat. Kalau kita pergi sini dulu, dia akan jadi lambat sebab kita memerlukan 1, 2, 3, 4. Kalau kat sini dulu jadi 1, 2, 3. Okey. Okey, dan begitulah seterusnya. Okey. Kemudian katalah kita ambil contoh pergi dekat practice pula. Okey, practice kita ambil katalah kita buat okey, basic checkmate. Macam mana nak checkmate dengan queen dengan rook. It is very easy. Okey, idea kita adalah mungkin dengan cara pertama kita sekat dulu yang ni. Okey, kemudian kita pergi sini. Okey, kemudian kita pergi kat sini. Okey, bila dia pergi sini untuk makan, kita larikan rook kat sini dan kita akan mate pada gerakan seterusnya. Okey, ini kita panggil ladder mate. Macam mana nak menang dan nak checkmate dengan 2 rook? Idea yang sama. Mula-mula kita block dulu kat sini supaya dia tak boleh turun, kemudian kita check kat sini. Okey, bila dia pergi sini, okey, yang ni tak boleh pergi sampai kena makan, kita kena larikan dulu. Okey, kemudian baru kita pergi sini dan kita checkmate dekat sini. Itu idea dia. Okey, dan nanti boleh cubalah, boleh cuba macam mana nak checkmate dengan pieces ni. Okey, nanti boleh cuba. Okey, kemudian kita tengok contoh praktis yang lain. Okey, kalau boleh kita kena completekan semua completekan semua ni. Katalah kita pergi dekat pin pin. Okey, pin. Okey, pin, macam mana nak pin? Pin ini dia ada nota kat sini, kita boleh baca. An absolute pin is when a piece is pinned to its king and cannot move. Maksudnya pin ni ada banyak absolute pin dengan relative pin. Absolute pin ni maksudnya bila kena pin, piece yang kena pin tu memang tak boleh bergerak langsung. Sebab kalau bergerak dia illegal move. Sebab kena pin, dekat belakang dia ada king. Jadi apa saja piece yang kena pin yang di belakang dia ada king, kita panggil absolute pin, yang dia tak boleh bergerak. Open check, tak boleh bergerak. Tapi kalau belakang dia tu rook ke ataupun queen ke, kita panggil relative pin sebab dia masih lagi boleh bergerak. Dalam contoh ni, ini adalah absolute pin. Okey, dan akhirnya kita makanlah idea. Okey, macam tu. Okey, macam mana nak absolute pin? Okey, kita tengok rook dengan king berada dalam satu diagonal yang sama. Okey, dan ini adalah cara untuk kita pin. Okey, dan boleh makanlah. Okey, relative pin. Relative pin adalah apabila di belakang yang piece yang kena pin tu bukan king lah, sebab dia masih lagi boleh bergerak. Sebagai contoh, yang ni kalau nak pin adalah macam ni. Okey, macam ni pin. Sebab apa? Sebab sebab tu masih lagi boleh bergerak. Okey, yang ni pula macam mana nak exploit pin? Okey, sekarang ni rook ni tengah pin kuda. Okey, tengah pin kuda ni. Tetapi sekarang ni rook ni tak boleh makan sebab kuda ni dijaga oleh pawn. So macam mana kita nak mengambil peluang? Okey, kena ingat bila kita nak makan ataupun nak menang material, kita kena pastikan nilai orang yang serang itu mestilah lebih kecil daripada
piece yang kita nak makan tu. Sebagai contoh kuda ni nilai dia 3. Okey, rook ni 5. Dan kuda ni ada penjaga. Jadi bila ada penjaga, adalah tidak sesuai untuk rook makan kuda, sebab rook ni 5. Sebab nanti rook boleh kena makan balik. Jadi kita tengok apa lagi cara yang kita boleh serang kuda ni, sebab kuda ni memang tak boleh bergerak. Tapi selagi mana kita tak serang dia, kita tak tambah serangan, maksudnya dia tak akan membawa apa-apa hasil kepada kita. Jadi kita tengok kat sini ada satu pawn yang boleh digerakkan ke sini untuk serang kuda ni. Dan nanti kalau king tu lari, kita akan makan dengan pawn dan bukan dengan rook. Okey. Okey, nanti boleh cuba boleh cuba seterusnya. Baik, seterusnya kita nak pergi dekat koordinat. Apa itu koordinat? Okey, koordinat ni adalah untuk awak belajar menghafal peta ni lah, menghafal peta. Okey, menghafal peta. Sebagai contoh, katalah kita nak kita nak sebagai putih kan, sebagai putih. Okey, kita tahu putih ni apa syarat dia? Putih ni kat bawah ni kena kat bawah ni kena 1 2 3 sampai 8. Kalau hitam kat bawah ni start dengan 8 7 6 5 sampai seterusnya lah. Okey, sebelah kanan kita, kalau kita putih, sebelah kanan kita adalah H1. Kalau kita hitam, sebelah kanan kita adalah A8. Okey, A8. Faham okey. Kita katakan kita ambil contoh. Okey, jadi kita jadi sebagai putih dulu. Okey, kita find square. Find square maksudnya dia akan keluarkan perkataan contoh D5. Kita kena klik kat mana D5 tu. Okey, kita cuba. H5 dekat sini. C5 dekat sini. A4 dekat sini. Kalau salah dia akan keluar warna merah. Sebagai contoh, kalau kita salah, dia akan salah warna merah. E1 kat sini. Okey, dan seterusnya lah. Okey, baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Harap semua boleh cuba. Nanti kita akan buat video lain untuk menerangkan feature-feature lain dalam lichess. Terima kasih. Assalamualaikum.